Semalam aku dah record. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan teruskan. Okay, cuba kau terang balik apa yang telah kita terangkan tadi. Cerita. Okay, daripada awal ni. Cuba saya nak dengar suara kau. Okay, cerita pasal janjang geometri. Okay, cepat. Ini cikgu. Okay, terangkan. Dia simple je sebenarnya kan. Cepat, okay. Dia dengan janjang aritmetik ni lebih kurang je. So dia punya berbeza dia formula lah. Formula dia contohnya macam okay, cepat. Buang masa je. So janjang geometri tadilah maksudnya kita cari R. Okay, siapa yang baru masuk. Jadi geometri kita mencari nilai R. R dia sama. Tengoklah, maksudnya kita tak kisah pun nak ambil yang mana. Okey, T2 bahagi T1, T3 bahagi T2, T4 bahagi T3 semua boleh. Okey, dan kita kena dapat nilai R-nya sama. Common ratio ataupun nisbah sepunya. Kalau dia nilai dia semua sama, maka dia adalah janjang geometri. Contoh kedua, dekat sini dia punya R tak sama. Maka dia bukan janjang geometri. Okey, so itu pasal geometri lah. Beza dengan aritmatik, aritmatik kita mencari dia punya beza sepunya, iaitu kita tolak, geometri kita bahagi. Okey, so dekat sini sama juga. Kalau soalan 5.5, dia bagi X tambah 1, yang atas tak ada masalah, awak tekan je calculator. Yang C ni dia ada X tambah 1, 2X, 5X tambah 12 dengan 12X. Pun sama, awak bahagikan. Ambil 2X bahagi dengan X tambah 1. Lepas tu 5X tambah 12 bahagi dengan 5X tambah 12 bahagi 2X. Then tengok lagi satu, 12X bahagi dengan 5X tambah 12. Sama ke tidak? Okay. Jadi kita tengok dekat sini, kita ambil T2 kita adalah 2X. Okay, kita ambil 2X. 2X kita bahagikan dengan X tambah 1. Sama tak dengan kita ambil dia punya nilai 5. Kita kira dulu. Ni dapat ni kan 2X. 2X per X tambah 1. Boleh buat apa-apa tak? Boleh selesaikan tak? Manusia di dalam ini tolong respon. Boleh selesaikan tak ni? Hai. Nabila? Tak boleh kot. Tak boleh kot. Sebab Nabila pun jawab tak boleh kot. Jadi orang lain semua zip kot. Kan tak boleh menjawab. So inilah jawapan dia. Maksudnya ini untuk T2 bahagi T1. Kalau dia kata cari nilai X, awak akan buat sebelah kanan ni awak ambil T3 bahagi T2. Tapi kat sini bukan cari nilai X. Dia nak suruh tentukan dia ni janjang geometri ataupun bukan. So you kena buat di bawah 5X tambah 12 bahagi dengan 2X. Macam tu. Dan ini juga tak boleh nak simplify. Dia jadi macam ni je. So kalau awak tengok, adakah ini sama ini sama? Sama tak? 12X, 5X tambah 12. Sama tak? Ini untuk T2 bagi T1. Ini T3 bagi T2. Yang ini adalah T4 bagi T3. Sama tak semua nilai R di sini? Tak. Tak sama. Maka dia bukan janjang geometri. Kalau soalan ini, contoh soalan saya ubah. Diberi dia kata janjang geometri, cari nilai X. Kalau dia suruh cari nilai X, kamu akan ambil ni bulatan pertama kena buat sama dengan bulatan kedua untuk kamu cari nilai X. Tapi soalan ini bukan cari nilai X, tapi dia kata tunjukkan sama ada dia ni janjang geometri atau bukan. Jadi awak kena cari R pertama, R kedua dan R ketiga. Kita tengok yang soalan A. Yang soalan A 40 bahagi 120. So you dapat sini adalah 1/3. Sekarang cuba buat 40 per 3 bahagi 40. Okey, jadi awak tekan kalkulator, you dapat jawapan berapa? 1/3. Betul tak? Betul. Jadi sama ke tidak? Sama. Sama, maka dia janjang geometri. Macam itulah. Faham
Okey, yang ni lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan, okey, bagi setiap jaringan ialah sebutan berturutan dalam janjang geometri. Okey, kalau awak tengok sini 2. 2, sini 8. Okey, jadi awak rasa sini apa? Dia kena main teka-teka ni. Sini berapa? 4. Yes, sini 4. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okey. Kemudian ini 1, ini 4. Apa dia? 2. Okey. 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Macam itulah. So mainlah. Okay. Korang suka kalau soalan nak math macam ni kan, korang suka kan main teka-teki kan. Okay. Jadi soalan ni nombor 3 diberi X tolak 2 X tambah 1 bla 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 3 sebutan berturutan suatu janjang. Nampak? Ni yang saya kata tadi. Bila dia kata cari nilai X, barulah awak buat. Okay. Kita ambil ini T1, T2, T3. T2 iaitu X tambah 1 bahagi dengan X tolak 2. Sama dengan 4X tambah 4 bahagi dengan X tambah 1. So, awak darab silang. Selesaikan. Soalan kata dia nak X yang positif. Sebab apa? Dekat sini kamu dapat kuadratik, you selesaikan. So, sini akan jadi X tambah 1, X tambah 1. Sama dengan X tolak 2, 4X tambah 4. Selesaikan. You dapat sini berapa? X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Sebelah sini 4X kuasa 2. Okey, negatif 8. Negatif 8X tambah 4X negatif 4X tolak 8. Okey, dapat tak saya buat tu? Okey? Expand kan? So, dekat sini awak selesaikan. Cuba cari nilai X. Cari kecerunan. 2 lah. Pintasan Y-nya 8. Okey, carikan X berapa? Saya tak nak laju-laju. Saya baru ni ada join satu bengkel. Dia kata apa? Cikgu waktu online ni dia kata anggap budak-budak ni macam budak tadika. Cikgu ajarlah lambat-lambat. Saya kata saya tengok cikgu tu mengajar. Saya kata bila nak habis silibusnya tu? Pintasan Y 8. Betul? Dia nak suruh apa? Pintasan Y X kosong ataupun nilai C. Okey, dah? Dapat tak? Okey tak? Jadikan Y. Dah, lambatnya. Ada orang tak ni? Ada. Ada dah, dapat? Tak dapat Dapat cikgu. Dapat 3. 3. So, sini dapat negatif. Okey, negatif 3X kuasa 2 tambah 8X tambah 9 sama dengan 0. Tekan kalkulator EGN. Betul? Okey. Siapa tak dapat? Yang tak dapat angkat tangan? Dapat cikgu. Okey, semua dapat Okey, alhamdulillah. Ini yang saya maksudkan tadi. Bila dia suruh cari nilai ataupun soalan kata ungkapkan, kamu kena buat kanan dan kiri ni serentak. Tapi kalau dia suruh cari nilai R atau cari nilai D, tak payah buat serentak macam yang saya buat kat bawah ni. Dia kena buat satu. Macam Cikgu. tu. Ya. Nak tanya. Yang X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 4X kuasa 2 tolak 6X ke 4X cikgu? Mana?
Tu. Bawah tu. Ni. Tu tolak 4x ke tambah 6x? Jap. Oh, alamak. 4. Terima kasih. So, sini 6 lah kan? Saya dapat 3 negatif 1. 3 dengan negatif 1 cikgu. Jadi kita ambil yang positif. Soalan nak positif. Boleh Okay, terima kasih. Okay, lagi? Dah. Ada lagi tak soalan? Semua orang mesti buat. Tolonglah saya merayu dekat awak sebab saya tak nampak apa yang awak buat. Saya nak semua orang buat. Kan sebab saya tak nampak. Tapi saya boleh nampak nanti bila buka sekolah kita buat test. Sama siapa yang join kelas tu memang betul-betul join atau setakat buka laptop atau buka phone tengok je. Lepas tu cikgu bagi latihan, dia tengok jawapan belakang, dia main salin, kita akan tengok masa peperiksaan markah dia berapa. Okay? So kalau tak ada apa-apa saya teruskan. Okay, next. Ini TN. TN saya dah tunjuk dah hari tu. Okay, TN ialah AR kuasa N tolak 1. Okay, so kalau contohnya dia T2, jadi awak ambil AR, tak payahlah tulis 2 tolak 1. Kau congak lah. 2 tolak 1, 1 dah biar. Kalau dia T3, AR kuasa 3 tolak 1, 2. Kalau T4, AR kuasa 3. Okey, kalau T100, AR kuasa 99. Ya. Jangan lagi tulis 100 tolak 1 sampai sudah kau tulis benda tu nanti. Okey, jadi kat sini dia kata cari nisbah sepunya dan sebutan kelima. So kat sini first awak tentukan A. A kita ialah negatif. A kita ialah 4. R kita negatif 20 bahagi 4. Dekat sini dia dah bagi tahu dia janjang geometri. Jadi awak boleh guna mana-mana saja A. Untuk mencari nilai R. Okey, saya tulis awak tengok azan. Sahut azan, jangan bercakap. Lah. Persamaan. Negatif intasan Y bagi X kan? Negatif Y bagi X. Ini kan dalam sama dengan 1 bentuk pintasan. Nah. Nah. Nah.
Itu je lah. Payah. Bahaya. Tak apa. Nah, ini tak payah sepatutnya. Okey, dapat tak? Okey, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tengok seterusnya. Cari bilangan sebutan. Cari bilangan sebutan. Bilangan sebutan maksudnya N-nya tak tahu. Sama dengan yang tadi. Ada ambil pen nak tulis kat sini. A kita negatif 25/3. R kita apa seperti biasa iaitu 5/3. Bahagi negatif 25/3 ataupun darab 3 per negatif 25. So R kita dapat negatif 1/5. Sekarang Tn-nya dah ada. Tn, formula Tn dah ada. 9375. Tn ialah A. Okey, R kita negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Macam tu. Jadi, apa yang perlu kamu buat di sini adalah kamu tekan kalkulator 1/9375 bahagi dengan negatif 25/3. Dapat berapa? Saya punya kalkulator habis bateri. Nak pergi kedai tak pergi-pergi. Okey, berapa dapat? Negatif. Ini bahagi ini. Berapa dapat? Berapa? Oi. Lah, tak ada orang ke? Nabila, tekan kalkulator Nabila. Yang 1/9375 tu ke? Bahagi dengan negatif 25/3. Ya. Buku teks memang ada jawapan. Tapi saya tak nak awak terus tengok kat buku teks. Saya nak terangkan dulu. Berapa dapat? Negatif 1/78125. 78? Tak. Negatif. Betul tu. Betul. 78125. 78125. Betul ni? Betul. Saya kan pandai. Okey. Negatif 1/5 N tolak 1. Okey. So sekarang awak tengok dekat sini. Okey. Sebenarnya awak boleh ambil ni. Ambil yang bawah ni. Okey. Kita boleh guna log. Okey. Awak boleh cuba. 5 kuasa berapa dapat 78125. Ataupun kita gunakan log. Okey. Sebab atas ni negatif 1, negatif 1. So saya ambil bawah. So ini sebenarnya dia bentuk macam ni. Kan? Jadi saya boleh ambil dia 78 ni 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 78125. Okey, jadi saya gunakan log. Guna log, hukum log. Jadi kat sini log, sini 5 N tolak 1 sama dengan log 78125. N tolak 1 bawa ke depan. N tolak 1 sama dengan, tekan kalkulator, log 78125 bahagi log 5. Berapa dapat? Berapa? 7. 7. Jadi N tolak 1 sama dengan 7. Maka N sama dengan 8. Faham? Maksudnya pada sebutan ke-8 lah kita dapat nilai yang ini. Boleh? Okey? Boleh. Okey. Ada dah kat sini. Okey. Ni contoh yang ke-13. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada baris pertama. Okey, baris pertama 20. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah setengah kali bilangan kerusi sebelum. Okey, sebelumnya. Okey, mula-mula 20. So, awak senaraikan. 20. Okey, mempunyai 20 kerusi pada baris pertama. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah setengah kali yang sebelum. Maksudnya darabkan 1/2. So, next sini adalah 10. Kan? Jadi, sorry kejap. Ke bawah-bawah. Sebab saya terbalik. Dia kata, ni 20. Kan? Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 kerusi pada baris pertama. Baris pertama, 20.
Jadi dia kata bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah setengah kali bilangan kerusi pada sebelumnya. Jadi dia separuh. Jadi maksudnya ini 20. Sebelumnya yang atas dia tu, baris yang sebelumnya. Sekejap Okey, sekejap. Awak tengok ni sekejap Aduh. Sekejap. Find the short straight line. Sebab Adi nak tengah buat Instagram ni. Dah habis masa dah? Je lah, yang lain semua okey je. Yang atas tadi mula-mula dah jawab dah? Yang atas tu jawapan 60 kan? Ada kat 60 je. Sebab tak sempat dah tadi. Ni pun tadi ada lagi soalan satu. Find the question saya PQ. Mana PQ-nya? Ni tak sempat hantar? Tak sempat. Tak apalah. Tak ada tengok. Salah kan? Tak, macam nak tengok. Satu at least tak dapat kan? PQ. PQ ni. PQ sini 7. Kena cari kecerunan dia dulu. Panjang sikit. Markah berapa ni? 3. Patutlah. Kena cari. Okey. Jadi tadi kat depan tu satu tu salah. Okey dah. Okey, sorry Anak saya periksa, diorang periksa online, cikgu dia buat betul-betul 2 jam. Kalau 2 jam, soalan tu terus dia ambil. Dia nak jawab soalan terakhir, tak boleh jawab. Okey. Jadi tadi A-nya 20. Dia kata R dia 1.5 daripada sebelum. Maksudnya ni tadi 20, nextnya 30, naik atas. Sebab kan kursi tu, awak bayangkan mula-mula 20, kat sini 20. So dia kata 1,5, darat 1,5 naik atas 30. Kan dia makin tinggi lah. Okey, jadi dekat sini soalan dia kata dia minta maksimum. Bilangan kerusi yang terdapat pada baris yang ke-10. Okey, pada baris ke-10 maksudnya kita cari T10. Faham tak? Boleh? Boleh. Okey. Saya patah balik ke soalannya. Soalannya tak nampak tadi. Jadi kita dapat T10. Jadi dia kata baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya. Baris yang manakah iaitu Tn. Sekurang-kurangnya. Jadi lebih besar 505 buah kerusi. Jadi formula Tn A. A kita tadi 20. R kita tadi 1.5. N tolak 1. Lebih besar 505. So 1.5 N tolak 1 lebih besar 505 awak bahagikan dengan 20. Jadi kalau awak tengok kat sini jalan pengiraan dia buat yang inilah. So bahagikan 20 jadi dapat jawapan ini. So kita sekali lagi kita tekan calculator log. Okey, cuma dekat sini log ni nanti kita jumpa untuk soalan ini taklah sebab log dia lebih 1. Nanti kamu jumpa kalau log itu kurang daripada 1. Kurang daripada 1 nilai dia negatif, tanda ini akan berubah. Nanti kita jumpa soalan-soalan macam tu. Untuk soalan ni taklah. Soalan ni tak ada masalah. Cuma yang saya nak memberi penekanan dekat sini, N dia dapat 8.96. Soalan kita tadi kita guna lebih besar. Bermakna kita dapat N-nya yang ke-9. Jadi dekat sini awak kena faham ayat dekat sini. Ayat dia sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya, kamu tak boleh guna tanda kurang atau guna sama dengan. Kalau yang atas tadi, yes, kita cari baris ke-10, kita buat sama dengan. Yang ini sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya, kita guna tanda lebih besar. Sekurang-kurangnya 10, maksudnya kena lebih daripada 10. Kalau saya kata dia sekurang-kurang, maksudnya at least. At least, kalau at least maksudnya kita akan ambil lebih besar daripada nombor itu. Jadi tanda ini memainkan peranan. Kalau sekurang-kurangnya awak kata, oh sekurang-kurangnya kurang. Salah lah. Sebab sekurang-kurangnya bukan kurang. Kalau dia nak sekurang-kurangnya, maka kamu guna tanda lebih besar. Kalau dia kata selebih-lebihnya, kamu guna tanda kurang. Tu yang kena tahu tanda ni. Sebab salah tanda ini, kamu punya jawapan akan salah. Jadi dekat sini kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan, maka jawapan kita akan dapat 9. Jangan tinggalkan jawapan itu dalam perpuluhan. Sebab N tidak boleh dalam perpuluhan. Faham? Boleh? Faham. Okey. Ada soalan tak? Siapa ada soalan angkat tangan? Faham. Boleh Ada soalan? Tak ada? Semua okey okey ni. Ni awak main teka-teki awak lah. Okey, dia kata kat sini apa? Cari jalan hingga ke tamat. T1 12, T3 27, cari T5.
T1-nya 12. T3-nya adalah 27. Okey, dia nak T yang ke-5. Berapa T5? Apa nak buat kat sini? Kalau T1 12, T2, T3 27. Apa nak buat? Kita cari kita punya R. So 27 bagi 12 berapa? You boleh pergi ke 5. Kenapa? Dia sebab T1 sepatutnya T1, T2, T3, T4, T5. Tapi kalau dia pergi T1, T3, T5, so awak boleh guna konsep sama juga. Nak cari R iaitu R untuk T1 pergi ke T3. Okey, jadi awak buat T3 bahagi T1. So you dapat 27 bahagi dengan 12. Bahagi dengan 3, 9 bahagi 3 dengan 4. So awak boleh cari T yang ke-5. Tapi ini bukan R ya, dia bukan R. Sebab R mesti T2 bahagi T1. Ini kita langkau. So ini dia bukan nilai R. Tapi you boleh cari untuk nilai T5. Faham? Faham tak? Hello? Cikgu. Aduh. Jadi T5 kita nak cari T5. So buatlah T5 bahagi 27 sama dengan 9/4. Macam tu. Dapatlah awak punya T5. Okay? So dapatlah jawapan untuk T5 lah. Okay, next. Kita teruskan. Pergi ke mana? Boleh tak? Ini saya tak nak buat lah. Awak buat sendiri. Boleh? Nanti awak mainlah dengan adik awak. Kan suka main teka-teki macam tu. Boleh? Yes, seronoknya. Nyampah aku. Okey, tengok sini. Raja di sebelah menunjukkan sebiji bola yang dilantunkan. Lantunan bola. Lantunan bola, awak tak boleh kira bola itu berhenti di mana. Kalau tak percaya, nanti kau balik. Balik pula, bukan kat sekolah pun. Nanti kau kat rumah, kan, petang ni kau ambil bola, kau lantunkan bola tu. Cuba kau kira lantunan yang keberapa bola itu berhenti. Nanti cuba buat kira lantunan itu berhenti pada masa bola itu berhenti pada masa lantunan yang keberapa. Kalau kau boleh kira, bagi tahu kat saya. Faham? Boleh? Okey, sebenarnya lantunan bola dengan ayunan bandul. Buai, main buai kan? Awak main buai ngok-ngek tu, bila nak berhenti tu, awak tak tahu sebenarnya bila dia berhenti. Okey? Nanti awak, kalau tak percaya ni, petang nanti main bola, kan lantunkan bola atau pergi dekat playground, mainlah buai. Tak apalah, walaupun kau dah besar gedabak, aku bagi kau main buai sekarang petang ni. Dan kau kira, buai tu berhenti masa ayunan yang keberapa. Kan? Jadi sebenarnya kalau ikutkan dia sepatutnya tak boleh kira. Tapi kalau kau boleh kira, cikgu saya boleh kira lantunan bola tu berhenti pada bila. Nanti kau bagi tahu kat aku. Okay. So dekat sini saya menyatakan bahawa lantunan bola dia berhenti masa bila kita tak boleh kira. Tapi kalau kau boleh kira, kan kau kan hebat kan. Bila kalau kita lawan, tak tahulah zaman saya kecil dulu, saya ada tahu main kita lawan lantun bola. Siapa yang mati dulu, dia kalah lah. Macam tu kan. Jadi saya tak pernah kalah sebab saya power kan. Okay. Kalau lawan dengan kau mesti kalah punya. Okay, Raja Lawan saya. Kan, aku nak suruh kau kira. Petang ni kau ambil bola. Kau kira berapa lantunan ke berapa bola kau berhenti. Boleh? Easy. That is easy. All is my mind. Okay, kau rakam. Kau rakam. Aku nak tengok. Kau nak dapat band, aku bagi band 6 terus kat kau. Kau rakam. Okay. Raja di sebelah menunjukkan sebiji bola yang dilantunkan ke lantai. Ketinggian lantunan bola yang paling besar ialah 3 meter. Okey. Lantunan paling besar. Maksudnya ini. Paling tinggi ni 3 meter. Kan semakin lambat dia makin macam tu kan. Dan ketinggian setiap lantunan adalah sebanyak 95%. Okey, daripada lantunan sebelum. Okey. Dia kata ketinggian setiap lantunan adalah 95% dari sebelum. Jadi awak buatlah 3 meter. 3 meter ni nak senang, awak tukarlah pada ratus. Nanti kau dapat perpuluhan. Susah sikit pula. Okey, kau darab dengan 95%. Kamu dapatlah lantunan yang kedua ni tingginya berapa. Lantunan ketiga tingginya berapa. Dia semakin kecil. Okey, dia kata pada lantunan keberapakah kali pertama ketinggian kurang 1 meter. Pada lantunan keberapakah dia kata kurang 1 meter. Macam tu.
Okey, kurang 1 meter. Okey, 1 meter ataupun awak boleh convert pada sentimeter supaya nampak besar sikit iaitu 100 sentimeter. Okey, boleh tukarkan. Jadi TN A kita kalau nak gunakan 3 meter pun boleh. A kita 3 meter. Then R kuasa N tolak 1. R kita iaitu 95% ataupun 0.95. Kuasa N tolak 1 kurang dengan 1. Okey, jadi dekat sini awak tengok you dapat 0.95 kuasa N tolak 1 kurang 1/3. Adik punya kalkulator sekejap. Okey, 1/3. Jadi ini yang saya kata tadi, awak tengok kita akan tukarkan dia kepada log. You dapat log 0.95 N tolak 1 kurang log 1/3. Okey, cuba kamu tekan log 0.95. Dapat berapa? Berapa dapat? Cepat sikit. Dapat apa? Berapa? 0.0222. Positif ke negatif? Negatif. Yes. Jadi jangan lupa. So ini hukum log kuasa kita bawa ke depan. You dapat N tolak 1. Okey, dekat sini you akan buat log 1/3 bahagi log 0.95. Kalau awak bahagi terus macam ni bahaya sebab awak tak sedar bahawa awak telah membahagi dengan nombor negatif. Apa maksud saya yang ini? Nilai ini adalah negatif. Jadi bila kita bahagi dengan nombor negatif, maka tanda ketaksamaan inequalities kita akan berubah jadi lebih besar. Jadi awak tekan kalkulator. Okey, log 1/3 tu. Okey, log 1/3. Sekejap ya, saya guna kalkulator anak saya ni. Okey, bahagi dengan jawapan tadi. Awak dapat apa? Susah betul kalkulator dia ni. Dapat apa? Log, sekejap 1/3. Okey, bahagi log 0.9. Berapa dapat? Saya dapat 21.418 cikgu. Ya, lebih besar sini 21.418. Jadi N lebih besar, negatif 1 bawa sana jadi 22.418. Maka N kita dapat 23. Dekat sinilah yang saya kata tadi, bila N dia, log kita nilainya kurang daripada 1, you akan dapat negatif dan tandanya akan berubah. Kalau yang contoh tadi, tanda tak berubah. Lebih kecil aja. Lebih besar aja. Tapi kat sini, mula-mula lebih kecil, kita ubah jadi lebih besar. Kenapa? Sebab kita dah bahagi dengan nombor negatif. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Jadi, okey. So, dekat sini, sampai sini saya nak awak buat latihan. Tengok modul. Sekejap ya, mana modul tengah kata 4. Okey, modul ni saya nak awak siapkan muka surat. Okey, bawah tajuk janjang geometri. Janjang geometri ni pada muka surat 97. Awak buat sampai muka surat 99. Okey, 97 sampai 99 sahaja. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. So saya Okey. Okey, saya stop dekat sini. Kita jumpa. Cikgu tengok gambar tadi. Apa? Ni. Gambar tadi. Ni. Bukan. Ni best ni. Yang cikgu terbaik tadi. Terbaik tadi. Ni. Bukan. Wallpaper. Background wallpaper. Cikgu jangan main minus. Purple ni. Bukan purple. Background wallpaper. Ni. Apa cikgu. Saya tahu saya ni bukan orang perfect macam cikgu kan. Memang lah. Kau baru tahu Okey, bye. Assalamualaikum. Tapi Pergi sembahyang Jumaat. Tunjuklah sekejap gambar tadi cikgu. Aku sepak juga budak ni sekarang. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum.